Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya malam ini kita ada dua kegembiraan yang kita nak sambut. Kegembiraan pertama ialah kegembiraan kita menyambut kelahiran Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kegembiraan yang pertama. Kegembiraan yang kedua ialah kemenangan kelak belia kita dalam anugerah perdana belia negeri Terengganu baru-baru ini, yang disekalikan juga dengan kegembiraan sahabat kita. Patut malam ni ada majlis sambut Natu, tapi dia dah ingat nak pesan supaya bawa Natu mari sini. Jadi dengan ucapan barakallahu lakuma wa barakallahu alaikuma wa jam'a bainakuma bil khair, insyaallah pada sama semoga berbahagia melayari kehidupan rumah tangga. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian, jadi di kesempatan masa yang ada ini, saya cuba untuk mengajak kita merenung dan menghayati dua potong ayat Al-Quranul Karim dalam surah Al-Kahfi, yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Yang bermaksud, kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad kenaan dengan kisah mereka yang benar. Sesungguhnya mereka itu orang-orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahi mereka dengan hidayah petunjuk, dan kami kuatkan hati mereka dengan kesabaran dan keberanian semasa mereka bangun untuk menegaskan keimanan kepada Tuhan mereka. Lalu mereka berkata, Tuhan kami ialah Tuhan yang mencipta dan mentadbir langit dan bumi. Kami tidak sesekali akan menyembah Tuhan yang lain daripadanya. Jika kami menyembah yang lainnya, bermakna kami memperkatakan dan mengakui sesuatu yang jauh daripada kebenaran. Jadi kita biasa mendengar dan kita biasa disebut dan diceritakan berkenaan dengan kehebatan sekumpulan anak muda dalam peristiwa Al-Kahfi yang disebut sebagai Ashabul Kahfi, mereka yang menghuni sebuah gua, yang menceritakan berkenaan dengan perihal kehebatan, kekuatan, kemampuan yang ada pada anak muda untuk mereka mengubah suasana, sehingga pada ketika itu, di zaman lebih kurang 200-300 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam, ketika mana mereka tak mampu untuk berhadapan dengan sebuah pemerintah yang cukup zalim, akhirnya mereka membawa diri mereka, membawa jasad mereka bersama-sama dengan keimanan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang akhirnya Allah menyelamatkan mereka daripada kezaliman pemerintah, daripada kesesatan tauhid pada masa itu, yang Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan mereka sebagaimana yang kita sedia maklum, ialah selama 300 tahun 309 tahun mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang mereka bawa ialah, yang pertama mereka ialah innahum fityatun aman.
yang mereka bawa sehingga Allah menyelamatkan mereka ialah mereka ini pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda-pemuda yang percaya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menambahkan kepada mereka untuk bukan sahaja keimanan yang ada pada diri mereka, tetapi yakin untuk berhadapan dengan kezaliman, kesesatan yang berlaku pada masa itu. Apa bukti dia? Buktinya apabila diajukan persoalan untuk berhadapan dengan pemerintah yang zalim, maka mereka menyatakan Tuhan kami ialah Tuhan yang mencipta langit dan Tuhan yang mencipta bumi. Jadi ini yang perlu untuk ada pada setiap anak muda, kerana ini adalah masa yang sesuai untuk mereka berlatih, masa yang sesuai untuk mereka memulakan cabaran. Dan baru-baru ini telah diluluskan di Parlimen Akta 668. Betul Akta 668, iaitulah satu peruntukan undang-undang perlembagaan Malaysia bahawa mereka yang berumur 35 tahun sahaja layak untuk diklasifikasikan sebagai belia. Walaupun Islam menganggap dan Islam mengiktiraf usia dewasa bermula seawal 40, tetapi di peringkat negara dengan perkembangan yang berlaku, maka telah diturunkan sehingga pada usia 35, dan selepas daripada itu belia-belia ini, pemuda-pemuda ini, mereka mesti bersedia untuk memikul tanggungjawab, bersedia untuk menggalas amanah yang begitu besar. Dan amanah yang begitu besar ini perlu digalas dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedia untuk berhadapan dengan apa saja halangan demi untuk mempertahankan Rabbuna Rabbus samawati wal ardh. Tuhan kami ialah Tuhan yang mencipta langit, Tuhan yang mencipta bumi. Maka jati diri, kekuatan belia, kekuatan pemuda ini perlu diasah, perlu dilatih untuk berhadapan dengan kerana pentadbiran apabila mereka benar-benar dan mereka telah diberi amanah yang sebenarnya, bukan saja untuk mengurus belia, bahkan untuk mengurus negeri, mengurus negara dan mengurus apa saja berkenaan dengan kemaslahatan masyarakat. Dan kita nak pengurusan itu benar-benar membawa kepada mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bukan mesti je pesan perut panah ni. Masuk kat di mari siapa tu panah dah. Jadi insya-Allah kita pun tidak cadang untuk cakap panjang. Cuma malam ini kita hadir untuk meraihkan anak muda belia yang orang kata memberi sepenuh komitmen, memberi sepenuh penumpuan tenaga untuk memastikan agenda penubuhan kelak belia bersatu Padang Mengkuang ini mencapai hadaf ataupun sasaran yang dikehendaki. Dan kita mengharapkan supaya apa yang sedang kita usahakan pada hari ini dapat terus dipertahankan. Mungkin munasabah juga Kak Mak dia bukan kita ambil ubi anugerah belia perdana kebangsaan tu, tapi nak suruh panjang sikit masa. Kalau 3 tahun pergi dah, tahun depan dah ada benda nak pergi dah. Nak tanding peringkat dunia, kau ubi dia kata tak boleh lagi. Jadi bila dia dah ubi agak perdana peringkat kebangsaan ni, jadi semangat tu dah hilang. Bila dah hilang lagi, dia tanding pula tahun depan, tanding pula 2 kali lagi. Jadi insya-Allah kita agak dah sampai kali 3 bolehlah anugerah belia perdana peringkat kebangsaan. Maka semangat tu dah hilang lagi. Umur tu lagi 32 dah balik lalu. Habis 35 orang lain pula ambil. Semangat mari pula baru. Kalau Cik Ifah tambung sama siapa 35, kalau pergi dah menang tahun ni 32, 33 ada benda ya tu. Sedangkan dia lagi musik lah belia. Jadi anda ada urus dia tu, maknanya logik dah tak baik. Bukan tak logik, dia susun dan atur yang terbaik untuk pastikan kelak belia bersatu pada Mengkuang terus aktif
kerana nak menggerakkan aktiviti-aktiviti pemuda, aktiviti-aktiviti belia, insya-Allah. Jadi terima kasih, tahniah kepada pengurusi dan seluruh jawatan kuasa Kelab Belia Bersatu di atas anugerah yang diterima di peringkat negeri Terengganu. Terima kasih juga kepada jawatan kuasa Masjid Abazu dan seluruh jawatan kuasa yang begitu bersungguh-sungguh dan juga begitu bermotivasi dalam menggerakkan agenda-agenda masjid, khususnya pengisian-pengisian ilmu yang kita sebut bahawa antara yang terbaik di peringkat Dun Pangkalan Berangan. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.